Setiap malam kau terbayang, hidup yang selesa, hidup yang senang. Setiap detik kau berfikir, kau mencari ruang dan peluang, wang, dan wang. Tapi kau berangan cuma, ku suruh melabur, kau kata buang masa. 10 ringgit bagiku umpam permata, 10 ringgit bagi umpam kaca. Kau kata angan-angan kenalah tebak, nak melabur kenalah lebat. Kalau sikit-sikit apa yang dapat, untung kecil, pulangan lambat. Aku kata menanamlah dari benih, namun kau sinis. Katamu aku tak semenggah, tiada visi, semangat pun lemah. Sedang engkau mencari bintang, aku berpijak di bumi nyata. Sedang kau masih berhutang, aku menuai hasil di tanah. Aku ajak kau melabur, engkau asyik nak berlibur. Aku kata sikit pun tak mengapa, kau kata sikit tak mungkin kaya. Aku kata sikit-sikit asalkan ada, kau kata sikit bila nak kaya. Hakikatnya kita mencari benda yang sama, cuma kau enggan percaya. Hendak memiliki, kenalah bermula. Jika tak mula, hasil tiada. Assalamualaikum, apa khabar semua? Pada first timer, selamat datang ke channel saya. Jangan lupa subscribe. Subscribe? Mana pula button subscribe ni? Ni dia. Loceng. Okey, kali ni saya nak kongsikan tips bagaimana nak uruskan duit supaya kita boleh melabur. Ramai yang DM saya suruh kongsi tips. Ramai yang nak melabur tapi tak reti. So, ini 4 tips dari saya. Tips pertama. Hoi! Alah, payunglah payung. Hai ketipang payung. Payung sutera nak raja muda. Tips kedua pula. Hai Allah, tolonglah tolong. Hai cik abang, tolong. Adik. Orang tengah nak belajar ni lah. Orang tengah belajar online ni. Mekak je lah. Janganlah marah pada adinda. Sapunya sikit je. Menyanyi pula yang lebih. Tips yang ketiga. Nampak? Dah tips ketiga dah. Yang kedua pun dah terlepas. Ni semua adik punya pasal, tahu tak? Bisinglah. Pergilah masuk bilik. Panas lah. Belilah earpiece. Rosak. Hei, duit nak melabur ada, duit nak beli earpiece tak ada. Bising lah dia ni. Tips pertama adalah kita kena bermula dengan yang asas. Kena faham dulu bagaimana nak bersuah supaya kita ada lebih untuk mula menabung. Abang.
Sejak bila pula minat pelaburan urus duit ni? Bukan abang boros ke? Memang tak boleh belajar lah aku kalau dia ni ada dekat sebelah ni. Alah, cepatlah. Share je lah. Asal abang nak melabur pula ni? Abang bukan tak melabur. Abang dah lama dah melabur. Memang abang ada melabur dalam ASB tu. Tapi melabur dalam ASB ni, yelah untung dia kecil, ciput. Sebab apa kita sekarang ni kena lebih mahir lagi. Macam orang putih kata apa? We live in uncertain times. Benda dia ni. Uncertain times. Ketentukan langsir. Ya. Ya. Habis abang Kek, kenapa tak simpan je lah duit dekat dalam bank? Kan? Biar kat situ, jangan keluarkan. Kan lagi selamat. Lepas tu nak keluarkan, senang. Tak. Bila kita simpan dalam bank, kita dapat untung yang kecil, ciput. Lepas tu kita rugi. Kalau kita melabur ni, duit tu boleh berkembang, kembang, jadi lagi kaya. Kita boleh hidup selesa. Tapi dalam bank bukan ada pulangan. Iyalah, tapi pulangan dia kecil sangat. Itu sebabnya kita kena melabur. Sebab kalau kita simpan duit dalam bank, macam duit kita tu macam tidur je, tak ada buat apa-apa. Tapi kalau kita melabur, duit tu macam exercise. Pagi-pagi dia pergi kerja untuk kita. Dia pergi kerja. Kita duduk goyang-goyang kaki kat rumah. Tahu-tahu, dah kaya. Kaya. Abang, itu skim cepat kaya lah. Lain. Itu sebabnya abang nak belajar. Abang nak tambah ilmu. Abang nak tahu macam mana nak melabur. Dekat mana kita nak melabur. Nanti kalau ada malaon yang datang nak songlap duit kita boleh wah. Macam tu. Tai chi dia. Tai chi. Tapi katakan macam abang masuk apa? 100 sebulan dekat ASB kan? Bila nak kaya bang? Diana. Dengar sini. Abang yang bijak bistari ni nak berkata-kata. Silakan. Sikit bukan bermakna tak ada langsung, tahu tak? Pernah dengar orang cakap sikit-sikit lama-lama jadi bukit? Okey. Itu lebih bagus dari adik yang langsung tak melabur ni. Baiklah, Profesor Labor yang tersohor. Nanti kalau abang nak jadi jutawan, abang call adik sebab adik pun nak jadi jutawan. Tapi kalau RM100 sebulan buat masa sekarang, adik rasa baik adik enjoy makan steak dekat restoran tepi jambatan. Dek, tak payah nak berangan sangat. Belum lagi ke situ. Sekarang ni abang nak belajar. Tapi macam mana kalau abang nak belajar, adik asyik mekak je dekat sini. Tengok ni dah tips ke berapa ni? Tips kedua pun abang terlepas. Hoi, alah payung, hai ketipang payung. Dia bunyi Payung lagi. sutera nak raja muda. Amboi. Mentang dah siap kemas, bukan main relax nampak kejap. Tapi apa beza? Sama aja. Shh, bisinglah. Ni abang adik tengah tengok pasal pelaburan ni. Macam abang cakap tu kan. Macam best je, duit tu bekerja untuk kita. Jadi maksudnya adik boleh tidur lama sikit lah kan? Seronok nampak yang dia kacau kita tadi boleh pula. Tu adik baca pasal apa tu? Pelaburan. Share sikit kat abang. Risiko pelaburan. Adik. Kita suruh adik baca pasal kebaikan pelaburan. Yang sibuk pergi tengok keburukan pelaburan tu apa hal pula? Inilah dia. Bila belajar tak habis. Risiko tu tak semestinya keburukan abang. Bila kita melabur memang kan ada risiko. Risiko untung, risiko rugi, tak faham ke? Ya ke dik? Selama ni abang melabur dalam ASB tak pernah pula ada orang cerita pasal risiko keburukan pelaburan ni. Abang, come on lah bang. Yang abang masuk duit dekat ASB bulan-bulan tu itu bukan pelaburan. Macam kalau abang nak untung besar, kan? Abang kena masuklah ribu-ribu. Barulah untung dia ribu-ribu. Untung tinggi, risiko pun tinggi. Tapi kalau macam, alah, dividen pun kecil lah kalau risikonya rendah. Betul ke dik? Maknanya ASB tu bukan pelaburan. Kalau beribu-ribu, beriban-riban, barulah itu pelaburan. Betul. Coming. Hai. Sampai dah? Sampai. Awak lipat dulu dengan abang saya. Saya pergi buat kopi ya. Okey. Kopi je? Nasi-nasi tak ada?
Mari kita. Mari kita. Duduk lah. Makcik tak ada bang? Makcik. Kau ada nampak makcik kat sini ke tidak? Ha, dah tak nampak tu tak adalah dia kat sini. Abang tak kerja ni. Dah kalau aku kerja, yang cakap dengan kau kat sini tu siapa? Kak Lima. Aduh, bancuh kopi je kot. Lentung kelentang beria sangat, macam nak buat kenduri. Gelak lah, kau gelak. Dia kau gelak tu adik aku tu. Kopi. Nak minum. Terima kasih. Nawak. Ini biar betul ni. Kopi ke arang? Sedap kan? Sedap. Serius lah. Sedap. Saya tak pernah rasa kopi ni. Serius lah. Anyway, kita orang tengah sembang tadi pasal pelaburan. Ni, Abang Idris ni, dia siap belajar online tau. Oh, wow. Abang melabur kat mana? Abang ni nak melabur. Dia ingatkan, dia masukkan dekat dalam ASB bulan-bulan tu melabur. Padahal saya baru je baca tadi. Kalau nak melabur kan kita kena ada banyak ratus, kena ribu-riban, barulah melabur kan? Macam tu melabur. Kalau macam betul macam dia cakap tu, sampai kiamat pun aku tak akan melabur tau. Yelah kau tengoklah, baru nak melabur, nak kena ada ratus-ratus, ribu-riban. Memang tak lah. Awak melabur? Ha? Ya ke? Maknanya awak dah ada ribu-ribu sebab melabur lah ni. Saya sebenarnya tak tahu pun awak minat pasal pelaburan ni. Kalau saya tahu awak suka, memang saya dah lama cerita dah. Sebenarnya, saya melabur ni untuk masa depan kita bersama. Sayang, sweetnya awak ni fikir pasal masa depan kita. Apa? Kau buat aku macam tak wujud je kat tengah-tengah ni Menggeletis macam je. Macam cerita Hindustan. Tapi, apa yang awak faham tu salah sayang. Apa yang salah sayang? Saya baru je baca dekat laman web jomlaburcepatkaya.com. Macam-macam ilmu tau saya dapat. Macam ni, sebenarnya saya pun melabur dengan ASB. Sama macam Abang Idris. Engkau pun ada melabur dalam ASB? Yes. Oh. Okey, cuma yang aku tak faham sekarang ni, kenapa ASB tak dikira sebagai pelaburan? Ini tah mana tak si Diana baca ni, aku pun tak faham ni. Itulah sayang, kita kalau nak belajar pasal pelaburan ni, kena tempat yang betul. Kalau tak macam ni lah jadi dia. Nampak? Betul tak? Dia pun cakap macam tu. Maknanya ilmu yang adik dapat ni ilmu sesat. Apa sah pula sesat? Saya apa lagi yang salahnya? Okey. Dia macam ni. Sebenarnya dia ada satu benda yang saya kena betulkan lah. Okey, bila dalam kita melabur dalam ASB, maksudnya kita menyimpan duit. Menyimpan duit tu maksudnya melabur lah. Yang kedua ni yang selalu orang salah. Tak perlu pun ratus ribu, puluh ribu. Tak payah. RM10 pun dah cukup. Dah boleh melabur. Kan. Abang dah cakap dah. Tadi lagi abang dah cakap dah. ASB ni memang dah dikira melabur. Ini entah mana punya sifu yang dia follow-nya ni. Tengoklah. Belum mula melabur dah kena tipu. Diamlah abang ni. Apa? Maknanya kan, sayang macam tu berapa banyak awak dah melabur dekat dalam ASB ni? Sebab kalau macam abang saya tu yang banyak cerita tu, dia melabur setakat RM100 sebulan. Itu pun kadang-kadang macam tuang. Sempatkah kita nak kumpul duit untuk masa depan kita, sayang? Ush, abang dah lama dah. Abang lama dah. Memanglah sikit-sikit. Tapi baguslah daripada tak ada langsung. Nampak? Adik seorang aja tak melabur kot. Abang dari dulu lagi abang dah pesan. Abang dah pesan dah. Melabur je. Buka ASB, tu dah dikira melabur lah tu. Itulah bendanya. Ini tidak sibuk dengan shopping. Pula baru je melabur, tengok. Dah cerita pasal ribu-riban, juta-juta. Tapi dalam akaun dia, tak ada. Abang!
Iya, betul kan? Tak adalah, bukannya adik tak nak melabur. Okey, katakan Okey. RM50 nak melabur. RM50 tu baik adik menikmati kehidupan dengan beli cappuccino, burnt cheesecake dekat cafe viral. Heaven kan makan sedap-sedap tu. Tu yang saya silap tu. Saya ni dah melabur sejak saya kerja lagi. Saya rasa dah 5 tahun dah. 5 tahun? Yes. Berapa sebulan kau melabur? Saya dengan rela hatinya setiap bulan RM200 saya serahkan kepada ESB. 200? Yang banyak tu. Saya kerja 5 tahun. Ha? 5 darab 12. Darab 200. Tak sejuta kat situ. Weh, macam tu je kau scam aku. Ingat aku bodoh sangat. Sabarlah bang. Ha. Awak nak tahu saya ada berapa? Rahsia. Tapi yang paling penting, duit tu nanti untuk kebahagiaan kita bersama dengan pelaburan yang betul. Awak pun kena mula melabur lah. Okey, fine, nanti saya melabur. Tak sangka saya kan awak ni pandai pula pasal pelaburan ni. Nak harapkan dengan abang saya ni kan. Macam saya cakap tadilah, 100 sebulan itu pun kadang-kadang dia tuang. Betul, ni Faiz. Banyak sebenarnya kau melabur ni. Tapi kau melabur memang dalam ASB aja lah. Tak ada masuk dalam macam yang lain-lain ke, macam forex ke, macam bitcoin ke, ada? Belum. Setakat sekarang, duit yang saya ada ni saya lebih kepada ASB. Sebab saya tak beranilah melabur tempat lain, risiko tinggi. Lagipun kadang-kadang macam ada RM30 lebih kan? Melabur. RM30 boleh melabur? Jangan cakap RM30. RM10 pun boleh melabur dalam ASB. Takkanlah RM10. Lagipun pasal RM10 awak nak saya beratur dekat pejabat pos tu, dengan nilai ciput macam tu, bila nak kaya sayang? Nampak? Mentaliti. Abang dah cakap dah tadi dah. Melabur ni bukan sebab jumlah. Kan? Dia bukan sebab jumlah. Tapi lebih baik ada dari tak ada. Nanti kita boleh gunakan waktu-waktu kita susah. Macam contohnya, kita nak beli rumah, kita nak naik haji. Betul tak Faiz? Betul kan? Betul kan? Nampak? Dia melabur ni Saya cerita sikit Dia kena konsisten. Konsisten. Yes. Bila konsisten macam pepatah Melayu dia cakap. Sikit-sikit lama-lama Bukit. Yes. Mesti tak pernah dengar kan istilah kuasa faedah compound. Kejap. Ni sepanjang abang melabur dekat ASB ni, ini pertama kali abang dengar ni apa benda ni apa? Faedah compound. Faedah compound apa benda? Awak ni bijak sangatlah sayang. Apa ni compound ke compound? Tak sama lah kau ingat. Sama. Okay. Listen carefully. Okay. Kuasa faedah compound ni dia macam melipat gandakan lagi duit. Okey, kalau orang Melayu dulu cakap duit beranak pinak. Okey. Tapi ada tapi dia. Ini yang malas ni. Dah tengah sedap-sedap dengar cerita pasal nak melipat ganda ni, tiba-tiba ada tapi. Benda-benda macam ni yang potong steam tu tak kalau dengar? Sabar bang. Tapi kita kena ikut je petua yang diberikan. Itu saja. Macam kecantikan lah kan. Ada petua nak kena ikut. Sama macam tu. Cuma tak payahlah nak rebus akar kayu ke herba. Tak payah bang. Okay. Benda dia simple je. First, konsisten simpan. Konsisten. Yes. Kemudian yang simpan tu jangan keluarkan duit tu balik ataupun dividen. Dividen. Yes. Duit tu misal kata simpan 5 tahun. 5 tahun lah simpan. 10 tahun lah simpan. Kalau tak perlu guna tak payah keluarkan. Tapi dah sampai masa keluarkan duit tu. Contoh macam kita nak berkahwin kan sayang? Kejap. Nanti dulu. Maksudnya kalau kita nakkan duit tu beranak pinak, kita jangan keluarkan langsung. Tak payah keluar langsung lah. Dah tu sampai bila kita nak enjoy? Aduh. Itulah petuanya kalau nak duit tu sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Habis tu kalau abang simpan keluarkan. Simpan sikit, melabur sikit, keluarkan sikit. Bila nak nampak duit tu bergandanya? Sebab itulah abang saya ni, dia punya SB ni hujung tahun je dia dah beratur dekat pejabat ASNB tu keluarkan duit. Tapi macam ni lah. Maknanya kita boleh kaya walaupun kita melabur sikit. Tetapi syaratnya kita kena konsisten dan jangan keluarkan langsung. Kecuali macam katakan saya nak beli rumah ke untuk kita kan? Ataupun kecemasan
ke ataupun benda yang manfaat lah untuk kita. Itulah yang dia cakap tu. Barulah hari ni, panjang umur tengok dia ni, barulah nampak bijaknya hari ni. Nasib baik kau datang Faiz. Kau dah betulkan dia balik ke lorong yang betul. Kalau tidak, tak tahulah tafsifu mana, makrif mana dia ikutnya ni tengok ni. Sesat barat dah. Dah lah abang ni. Nasib baik ada Faiz kan? Bijak bestari awak ni. Okey, kalau macam tu, besok awak bawa saya pergi daftar akaun ASB. Boleh saya anytime for you, tapi kenalah guna duit sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya. Baby. Waalaikumsalam. Ni nak ke mana lagi ni? Nak ke mana? Ke sana kemari, ke sana kemari. Cuba duduk kat rumah ni. Nak pergi mana tu rahsia, tapi yang pasti untuk masa depan yang lebih selesa kan sayang? Bang, macam ni sebenarnya saya nak bawa dia pergi daftar ASB account sebab sebelum ni sibuk dan ada masa sikit sebab itulah. Abang, mulai daripada bulan ni, adik janji akan kumpul duit dan akan melabur. Okey, abang jangan risau. Nanti kalau tak ada duit, adik akan bantu. Tak payah nak poyo sangatlah. Nak tolonglah apalah. Abang lagi melabur lagi lama dari adik tu. Oh, lama? Tapi kenapa ASB abang macam sikit je? Yang itu lain. Yang tu dulu tu abang salah strategi. Tapi sekarang, abang dah ikut cakap Faiz dah. Abang melabur untuk bayar compound. Settle. Salah, Bang. Salah? Bukan bayar compound. Dah tu? Kuasa faedah compound. Berapa kali nak cakap? Salah je. Dah lah. Sekarang ni lebih baik korang berdua pergi cepat pejabat ASNB tu. Sebelum pejabat tu tutup. Baik pergi. Abang, kalau pejabat ASNB tu tutup, kita ada pejabat pos. Kita ada bank Rimau. Kita ada bank Sotong. Semua boleh. Oh, semua nama bank kau tahu eh? Kau main bijak sekarang. Bang, minta diri dulu. Yalah, pergilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton rancangan Sembang-Sembang ASNB bersama saya Aimi Aziz untuk kita kupaskan topik-topik mengenai pelaburan dan perancangan kewangan. Hari ini kami bawakan topik ASB, simpanan atau pelaburan. Apa beza antara keduanya dan bagaimana kita hendak menggunakan strategi untuk mendapatkan tabungan yang lebih kukuh dengan menggunakan kedua-duanya. Mari kita tanyakan tetamu jemputan kita hari ini, Dr. Adam Zubair, perancang kewangan berlesen. Hari ini tetamu kami muda, okey? Tapi pakar. Mari kita tanyakan, Doktor. Soalan pertama, apakah beza bila kami simpan duit di bank, Doktor, dan pelaburan? Okey. Macam mana, Doktor? So, perbezaan antara simpanan di bank semata-mata dengan kalau kita melaburkan duit itu. So, soalan yang menarik dan ramai orang tanya saya benda yang sama juga. Kalau saya nak bagi definasinya, mungkin akan mengambil masa yang agak panjang lah. Tetapi kalau saya nak ringkaskannya, saya boleh cakap simpanan ini, kebiasaannya kita simpan adalah untuk gunakan pada jangka masa yang agak pendek. Maksudnya kita simpan duit supaya kita ada duit untuk contohnya nak beli barang-barang keperluan. Seperti barang-barang dapur, beli makanan, bawa pergi hospital ke, pergi klinik ke dan sebagainya. So lebih kepada keperluan harian. Tetapi pelaburan di sini, bila kita melaburkan duit itu, niat kita adalah untuk dapatkan pulangan, itu yang pertama, dan adalah untuk jangka masa yang agak panjang. So bermaksud kita nak simpan duit itu, duit kita itu barang nak pinak. Supaya kita boleh gunakan duit itu untuk beli benda yang agak besar seperti nak beli rumah baru ataupun nak beli kereta baru ataupun nak pergi menunaikan umrah atau menunaikan haji ataupun bagi mereka yang muda sekarang ni nak kahwin pun sama. So kadang-kadang penting kan nak kahwin, melabur untuk kahwin. Kan namanya kan sedap. So kalau saya nak rumus ataupun nak ringkaskan perbezaan antara simpanan dengan pelaburan ni adalah jangka masanya. Bila kita nak gunakan duit itu. Baik. Simpanan jangka masa pendek, belanja harian,
pelaburan jangka masa panjang dan benda-benda besar. Benda-benda besar. Betul doktor ya? Betul. Okey. Jadi perlu ke kita gunakan kedua-duanya? Perlu ke ada simpanan dan pelaburan? Kalau dekat simpanan je senanglah, boleh keluar pakai kad ATM. Betul. tu. Macam mana doktor? So kalau kita nak simpan duit kan senang sebab duit kita gaji masuk pun dalam bank. Alang-alang kita biar je lah duit Biar dalam je lah. bank. Betul tak buat apa-apa. Tak pening kepala. Tapi masalahnya bila kita letak duit dalam bank. So saya nak tanya Aimi lah. So kalau kita ada RM5,000 duit dalam bank kita. Okay, bank saving account. Ya. Dan kita letak RM5,000 kat situ, selepas 10 tahun duit tu jadi berapa? Kalau tak keluar RM5,000 lah doktor. Kalau tak keluar kan, itu jawapan yang saya nak dengar. Kalau tak keluar ada RM5,000. Okey. Kalau tak keluar pun, kita memang sangat-sangat berdisiplin lah. Tak gunakan duit RM5,000 tu. Tetapi RM5,000 10 tahun dari sekarang, nilainya tak sama dengan RM5,000 sekarang ini. Betul doktor ya. Jadi Disebabkan kita apa yang kita boleh beli hari ini dengan RM5,000 tak sama. Tak dengan sama. 10 tahun Contohnya lagi. RM5,000 kita contohlah saya ambil RM200 kalau kita beli tahun ini, sekarang ini mungkin kita boleh isi kita punya troli. Tetapi 10 tahun daripada sekarang mungkin satu barang je RM200 lah. Betul. Mungkinlah kan, wallahu alam. Jadi kenapa benda itu berlaku? Disebabkan oleh faktor inflasi. Inflasi Baik. di mana nilai mata wang itu jatuh. Jadi kalau kita simpan je dekat bank tu, kita mungkin kerugian lah. Betul. Jadi kita kena melabur juga doktor? Ya, betul. Disebabkan itu, dua-dua penting. Simpanan untuk jangka masa yang pendek, untuk kegunaan harian. Tetapi pelaburan adalah untuk jangka masa yang agak panjang. Jadi, dalam konteks soalan kita tadi kan, RM5,000. RM5,000 mungkin nak simpan RM1,000 dalam bank, tetapi lagi RM4,000 nak laburkan. Supaya RM4,000 10 tahun daripada sekarang, bukan RM4,000 dah. Dia beranak. Tapi mungkin jadi RM10,000. Jadi kita laburkan dalam ASB, Betul. doktor? Kita boleh gunakan ASB. Salah satu instrumen yang kita boleh gunakan. Tapi pelabur ASB ada juga yang menganggap macam ASB tu akaun simpanan sebab apa beza dia? Boleh je keluar masuk pergi kaunter, saya nak keluarlah hari ni ASB saya perlukan. Boleh tolong doktor jelaskan macam mana kepada pelabur ASB ni? Sebab tu kita berada dalam ASB sekarang, sembang-sembang ASNB sebab ASB ni bagi saya amat menarik sebab ASB ni ada keistimewaannya. ASB bukan semata-mata simpanan seperti kita simpan duit dalam bank dan bukannya satu bentuk pelaburan seperti kita melabur dalam saham di mana harga yang kita beli saham tu naik dan turun macam ombak kan. Betul. Naik dan turun. Kalau kita beli hartanah pun sama juga, harga boleh naik dan harga boleh turun. Tetapi ASB ni harga naik je setiap tahun kan. Jadi saya anggap ASB ni adalah satu hybrid antara ataupun kombinasi antara simpanan dan juga pelaburan dalam satu instrumen yang sama. Di mana ASB kita boleh simpan duit kita dan kita boleh keluarkan bila-bila masa. Maksudnya ASB itu adalah satu bentuk aset cair yang kita boleh cairkan bila-bila masa apabila kita perlukan. Dan ASB juga memberikan pulangan yang lebih tinggi berbanding dengan kita simpan di bank misalnya ataupun di simpanan tetap. Jadi dah jelas tu, kita kena ingat beza antara simpanan dengan pelaburan di ASB dari segi pulangan. Betul. Tapi kalau doktor tengok pulangan ASB dalam 10 tahun yang lalu ni dalam lebih kurang 8%. Wow. Purata lah 10 tahun kan. Berbeza dengan kalau kita simpan je dekat bank tu, pulangannya dalam 1% doktor? 1% kalau bernasib baik. Bernasib baik. Jadi, apa nasihat doktor? Apa strategi yang boleh kita guna pakai nak pastikan duit kita terus beranak pinak dan bercucu cicit? Okey. So, sebab simpanan dalam bank 1% tu agak tinggi sebenarnya. Terutamanya zaman sekarang ini, pulangan yang kita dapat daripada bank agak-agak rendah. 0.5, ada yang 0.3% pun ada. Sangat-sangat sikit berbanding dengan ASB, purata 10 tahun yang terdahulu sebanyak 8%. Itu sangat-sangat tinggi. Kenapa saya cakap tinggi? Sebab nak dapat 8% setahun itu sebenarnya agak sukar. Walaupun kalau kita melabur dalam pasaran saham. Kenapa? Sebab pasaran saham tu naik dan turun. Betul. Jadi strateginya, tadi kita tanya strategi. Strategi macam mana? Strateginya kalau kita nak gunakan kedua-dua instrumen, kita dah tahu dah simpanan di bank adalah kegunaan jangka masa yang pendek dan pelaburan adalah jangka masa yang panjang. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu agihkan ke dua-duanya sekali. Kalau kita belum ada lagi tabung kecemasan, bermaksud kita kena bina dulu tabung kecemasan kita di dalam simpanan, di dalam bank sebagai simpanan. Sekurang-kurangnya kalau ada 3 bulan.
3 bulan dah cukup dah. 3 bulan perbelanjaan. Misalnya saya belanja RM4,000 sebulan, maksudnya saya kena ada RM12,000. RM12,000 tu dah kira banyak lah dalam bank. Ya. Selebihnya, kita letak dekat dalam pelaburan ASP, iaitu jangka masa yang panjang. Baik. Ini kalau mereka yang dah ada tabung kecemasan. Tetapi bagi mereka yang belum ada, nasihat saya kalau kita nak simpan itu, half-half. Separuh-separuh. Separuh letak kat simpanan, separuh lagi letak kat ASB. Kita bina dua-dua. Satu untuk jangka masa yang pendek di dalam simpanan bank kita, satu lagi untuk jangka masa yang panjang di dalam ASP. Sebab kita tak nak nanti kena terpaksa keluarkan duit daripada ASP. Ya, bila ada keperluan. Bila ada keperluan, contohnya tiba-tiba tayar pecah, kena pergi counter ASP. Jadi nak tanya doktor, ada juga pelabur yang kata, saya ni melabur secara konsisten. Tiap bulan potong je gaji, 500 masuk ASB. Tapi kenapa bila dapat dividen tu, kenapa sikit doktor? Apa yang terjadi di sini sebenarnya? Sebab dia tak cerita panjang, dia tak cerita habis. Silakan doktor. Kebiasaannya bila kita dah simpan duit, contohnya RM500, dah okey dah disiplin. Setiap bulan RM500 letak dekat dalam ASB. Kadang-kadang kita tak tahu. Bagus dah tu. Bagus dah tu. Tak tahu sama ada bulan ini masuk 500, bulan depan keluar 1,000. Allah. Okay. Itu tak baguslah. Maksudnya kita gunakan ASB itu seperti bank. Sebab tu saya cakap pentingnya kita bezakan simpanan dengan pelaburan. So kalau kita gunakan ASB sebagai salah satu instrumen pelaburan, kita kena letak duit dia satu jalan sahaja. Maksudnya dia tak boleh nak dua jalan. Dia satu jalan, duit masuk dan duit tak keluar. Tetapi duit simpanan dalam bank ini yang kita kena gunakan keluar dan masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kes-kes di mana dia simpan dalam ASB, tetapi akhir tahun bila ASB umumkan dividen, dia keluarkan dan enjoy, gunakan duit tu untuk pergi bercuti misalnya, beli barang-barang mewah. Jadi benda ni pun tak digalakkan. Kenapa? Sebab ASB itu adalah salah satu bentuk pelaburan. Kita dah belajar tadi, jangka masa panjang. Dan jangan kita cuit sebenarnya. Biarkan dia beranak pinak di situ. Betul doktor ya. Jadi saya nak minta doktor bagi tips secara ringkas je. Macam mana untuk penonton kita membina tabungan yang mantap. Macam penonton kat luar sana, bagi saya kalau nak simpan duit, kita kena tentukan kita ada sekurang-kurangnya 3 bulan simpanan di dalam bank kita dan selebihnya kita masukkan ke dalam pelaburan. Salah satu bentuk pelaburan yang selamat, yang berisiko rendah, yang mempunyai 2 fungsi iaitu simpanan dan pelaburan. Anda boleh mulakan melabur dalam ASP terlebih dahulu sebelum anda tahu nak melabur kat tempat-tempat lain. Itu nasihat saya kepada anda semua. Itu nasihat pakar, bukan nasihat kami. Jadi terima kasih kepada Dr. Adam Zubair sudi bersama kita mengupas hari ini simpanan atau pelaburan. Terima kasih kepada anda juga yang bersama kami di Sembang-Sembang ASMB. Teruskan menonton Sembang-Sembang ASMB pada masa akan datang dengan banyak lagi topik menarik mengenai pelaburan dan perancangan kewangan. Bukan sembang sebarang sembang. Ini Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang, insya-Allah. Janji jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum. Just